وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat sambung lagi daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Harapnya rakaman dalam FB ni jelas ya. Suara tolong maklum komen jelas ataupun ada gangguan suara. Okey, kita sambung pada kata Muhasyi rahimahullah. Al-Aflak. Situ ni. Al-Aflak. Sekalian falak-falak. Itu nak mensyarah pada kalam syarih. Wa yabtulu madhhabul falasifah kat tepi tu. Wa yabtulu madhhabul falasifah. Suara okey tak suara? Tak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qauluhu al-aflak. Batal mazhab falasifah yang berkata dengan memberi kesan sekalian falak ni. Jadi di sisi ahli falsafah, dia menyatakan bahawa alam bumi ni, alam sufli ni, dia ada kaitan dengan alam ulwi dan ada kaitan memberi kesan. Inilah bukan dengan perbuatan Tuhan. Sebab itu mereka meramal bintang, Nostradamus. Apa lagi? Ilmu kosmologi, ilmu apa ni? Zodiak. Ilmu-ilmu ramal bintang tu. Okay. Al-aflak wahiyas samawatu iaitu langit-langit. Iaitu langit-langit maknanya apa yang di atas, makhluk-makhluk yang di atas. As-sama ay ma'alaka, sesuatu yang di atas kamu. Fa innaha indahum, kerana langit ataupun falak di sisi mereka ahyaun, hidup dia. Natiqatun, natik yang masuk berakal, memberi kesan. Natiqatun, macam kita hayawanun natiq. Jadi dia ada kesan, dia ada natiqah, dia ada yataharrak bihurriyatih, takkan gitulah. Mu'athiratun, memberi kesan fil alami, pada alam. Jadi bila berubah kedudukan bintang gini-gini, akan memberi kesan kepada alam. Berlaku banjir, berlaku ni. Naiknya bintang ini menunjukkan akan ada wabak ini, akan ada ni. Menyandarkan kesan itu kepada falak. Wal muradu biha, yang dimaksudkan dengan falak ini, ma yashmalu, yang merangkumi, ma yashmalu al-kawakiba, sekalian planet-planet. Kasyamsi, seperti matahari, wal qamari, dan bulan. Tu kaukab. Jamak dia kawakib. Fa inna syamsa, kerana sesungguhnya matahari, syamsa, tusbighul alwanal fawakihi, dia yang mewarnakan ataupun mencelukkan warna buah. Memanglah kesan matahari ni, dia kesan pada nak meranungkan, menukarkan warna buah. Buah ni gini. Okay.
Jadi ahli-ahli apa nama ni yang mengkaji ni, dia kata memang dia ada kesan matahari ni. Wal qamara, dan juga bulan, yumdijuha, dia memasukkan buah. Bulan ni kesan dia pada memasukkan buah. Tak aja dengar cakap ni, tak aja dengar. Jadi kita di sisi kita, kalau itu memberi kesan, tapi kesan tu hakikatnya asbab yang tidak memberi kesan. Tak, kalaulah benda itu sabit secara saintifik, dia hanya asbabun ghairu mu'athirah. Semua sekadar ikatan asbab sahaja di sisi ahli sunnah. Okey. Wa yuhalliha, dan dia akan memaniskan buah. Ia akan memanis bulang ni. Sebenarnya memaniskan buah. Okay. Wa ta'thirul aflaki, dan memberi kesannya falak itu min babi ta'thiril illati fil ma'lul, dari aspek memberi kesannya illah pada ma'lul. Itu yang menjadi sesatnya. Sebab ia memberi kesan, dia itu sendiri memberi kesan. Adanya illah, adanya maklul, bukan Tuhan dah itu. Faqauluhu, maka kata syarih, wal ilal. Mana? Bi ta'thiril aflaki wal ilali. Jadi qauluhu wal ilal itu dipanggil apa? Min atfil am 'alal khas, daripada ataf yang umum kepada yang khas. Sebab pada matang tu dia sebut yubtilu madhhabul falasifah al-qaid bi ta'thiril aflaki wal ilal. Jadi illah itu umum, aflak itu khusus. Kalau tengoknya aflak tu termasuk daripada aspek illah maklum juga. Diulang balik illah. Ini min babi atfil am 'alal khas. Limfiradil ilal, kerana apa? Kerana bertunggalan al-ilali anil aflaki. Kerana berasingan atau bertunggalan illah daripada aflak fi harakatil isbi', pada gerak jari. Gerak jari tu panggil berlaku secara illah. Orang panggil berlaku secara falak. Apa dah? Jadi illah tu umum. Masalan, fa innaha illatun, kerana sesungguhnya gerak jari tu illah, mu'athiratun, yang memberi kesan fi harakatil khatam, pada gerak cincin. Di sifat ahli falsafah lah, dan ini pandangan yang salah. Wa talazumu bainahuma, dan berlaziman antara keduanya, antara illah maklul di sisi mereka itu aqliyun indahum. Ini talazum akli di sisi mereka, di sisi ahli falsafah. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Tengok tak semalam? Tak dengar kelas semalam? Isu ilah maklul gerak jari tu. Tengok atas sikit je. Waktu sebelum ni kan jadi isu kan. Jadi isu pasal ni. Tengok sikit je. Jelas dia sebut pasal ilah maklul, beza kita dan juga falsafah. Hak mana ilah maklul yang kata kufur, sepakat ulama kufur keluar pada milah. Mana ilah maklul yang sebenarnya sebagai contoh saja. Tengok rakaman hak semalam Qauluhu at-tabai'iyyin. Golongan tabai'iyyin. Siapa ini? Hum. Dia ahli tabiat. Apa nama ni? Bahasa sains kita sebut apa? Naturalist gitu. Biologist. Boleh masuk? Masuklah kot. Biologi kaji badan kan, macam kaji kehidupan kan. Hum min jumlatil falasifah. Ini termasuk daripada jumlah falasifah, ahli falsafah juga ni. Wahum tabai'iyyin, jam'u tabai'i. Tabai'i. Isu apa ni? Isu kalau kita nisbah kepada isim mufrad. Kalau kita nak nisbah satu, kita nisbah pada mufrad je.
Kita dak nisbah kepada jamak. Di sini dinisbah kepada jamak, tabai'. Nisbatun ila tabi'ah, nisbah kepada tabi'ah. Ai al-haqiqah ala ghairi qiyas. Ini menyalahi qiyas. Sepatutnya wal qiyasu tabai. Kena kebut itulah. Tabai. Fajam'uhu tabaiyuna. Patutnya gitulah. Jadi dia nisbah kepada jamak. Itu nisbah min ghairi qiyas. Okey, habis. Wal amzijah, ini atfu tafsir, atah tafsir. Kama qalahu Yasin, sebagaimana berkata Syekh Yasin Al-Halabi. Dia kata apa ni? Syekh Yasin kata sini, madhab tabai'iyyin bi ta'thiri tabai' wal amzijah. Jadi amzijah itu ialah merujuk pada tabiat juga, dia atah tafsir saja. Makna sama. Wa qawluhu wa ghairuhuma, wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Daripada tabiat dan juga amzijah. Kal akhlaq, seperti percampuran antara unsur-unsur, campur hak ni dengan hak ni, campur dengan madah unsur ini dengan unsur ini, campur air ini dengan air ini, masang dengan manih. Wa atfuhu ala ma qablahu, ataf sebelumnya itu muradifun muradif. Ataf muradif. Ataf muradif, makna sama. Fal thalathatu, maka ketiga-tiga tu alfazun bi ma'nan wahidin, dengan satu makna je. Mana tabiat, amzijah dan akhlak, pencampuran tu. Sebab dia campur antara tabiat juga. Tabiat satu, panas, sejuk, air, api, angin. Itu tabiat tu dia tiga lafaz, tabiat, amzijah dan juga akhlak. Kama qarrarahu syekh fi darsihi, sebagaimana mentakrirkan oleh syekh, guru pada Syekh Syarqawi dalam pengajiannya, dalam pengajaran dia. Apa dia? Syekh apa nama? Syekh Adawi. Di depan mukadimah dia sebut kan. Dia taklid daripada pengajian dia lah kepada guru dia ni. Okey. Wa in kana. Jadi itu kata guru dia dalam pengajian. Wa in kana zahiru ibarati syarihi, walaupun zahir daripada ibarat syarih yaqtadhi, memberi faham mughayaratan, memberi faham berlainan. Kalau ikut zahir ibarat tu lain, antara amzijah dengan tabi'ah dengan akhlak tu lain lah. Li'anna al-'athf yadullu ala mughayarah. Atah ni menunjukkan beza. Dia dah atah benda sama pada ghalibnya. Okey. Wa taqaddama, dan telah terdahulu al-farqu, beza, bainal illati, antara illah, wa tabi'ati, dan antara tabi'ah, beza dah. Iaitu illah ini ta'thirnya bi ghairi wasitah. Tabi'ah ini taksirnya bi tawaffuri syurut wa intifa'il mawani'. Wa huwa annal illata, bezanya dia sebut pula annal illata la yatawaqqafu, illah itu tidak terhenti, la yatawaqqafu ta'thiruha, memberi kesannya ala wujudi syartin wala intifa'i mani'in, tidak terhenti atas adanya syarat dan ternafi makni. Kata'thiri harakatil isbi'i, seperti memberi kesan gerak jari, fi harakati khatami, pada menggeraknya cincin. Bi khilafit tabi'ah, lain dengan tabiat. Fa inna ta'thiraha yatawaqqafu ala dhalika, taksir pada tabiat memberi kesan terhenti di atas ada syarat ternafi mani. Kata'thirin nari, seperti memberi kesannya api fil ihraq, pada membakar. Al-mutawaqqifi, kebakaran mutawaqqifi, yang terhenti terbakar tu, nak jadi terbakar tu terhenti pada apa? Mutawaqqifi
ala wujudil mumassati, atas adanya persentuhan. Nak berlaku kebakaran mesti bersentuh api dan juga bahan bakar panggil tak? Bahan nak bakar tak? Api dan bahan yang nak dibakar tu. Api dan kayu mesti bersentuh. Kalau api duduk semiter, api semiter, makna apa? Bara hak paling ujung Kalau semiter besar, tu dah kira lah bukan punca. Bahagian api hak ujung tu semiter. Kayu duduk sini terbakar tak? Adanya tidak terbakar lah. Wantifa'il balali, dan ternafi basah. Kalau kayu api basah, cucuh pun tak terbakar. Nampak? Wahum ay taba'i'iyun, golongan taba'i'iyun ni. Hum tu kembali pada taba'i'iyun. Kata apa? Innaha tu'athiru biquwah. Dia qauluhu innaha tu'athiru biquwah. Dia memberi kesan dengan kuat. Ila akhirih. Qad wafaqal mu'tazilatu haula'i. Sungguhnya menyamai oleh Mu'tazilah haula'i, akan mereka itu Mu'tazilah ikut sama dengan pandangan ahli taba'i'iyyin. Di sini. Kok mana sama tu? Wafaqa fi ta'thiri kudratil abdi, pada memberi kesan kudrat hamba al-hadithati, yang baharu. Jadi Mu'tazilah kata kudrat hamba yang baharu ni memberi kesan. Memberi kesan. Jadi sama macam golongan taba'iyyun kata ada kekuatan tu memberi kesan. Okey. Jadi Mu'tazilah kata kudrat hamba memberi kesan fi af'alihi al-ikhtiyariyah, pada perbuatannya yang ikhtiari. Faqalu, maka kata mereka, innahu, bahawa hamba itu yakhluqu af'ala nafsihi tak? Tu. Af'ala nafsihi, hamba itu yang mencipta perbuatan dirinya, bi qudratihi allati khalaqaha Allah Ta'ala fihi, dengan kudrat yang Tuhan cipta pada diri dia. Sama tu bi qudrati. Tengok ada sama tu. Sebab tu kita kena teliti sikit. Ada orang yang kata ada beza. Masalah bi quwwah ni lain dengan masalah af'al ikhtiyariyah. Tak je dengar? Ada orang kata beza? Ada tak? Biasa ngaji dengar ada kata beza. Tengok. Jadi sebenarnya sama je. Benar je. Hak ni betul bercara bab makhluk memberi kesan. Hak ni bercara perbuatan hamba. Tapi pada asas tu sama saja. Kalau kuah yang Tuhan jadi pada api membakar, pada makanan mengenyang. Kalau tengok pada hamba, kudrat itulah kuah. Yang dengan kuah itu hamba buat perbuatan. Yalah isu ini perbuatan hamba, isu ada, tapi dari segi asasnya kaedah Mu'tazilah tu sama saja. Cuma furuk masalah tu berbeza. Okey. Qauluhu ja'alaha Allahu fiha, yang menjadikannya Allah Ta'ala padanya. Padanya. Sebab tu kadang-kadang kita nak syarah ni, lebih selamat kita syarah hak musannif tulis lah, hak kitab tulis. Kalau kita syarah atas faham kita, boleh jadi kita lari ikut kita. Kita bawa ikut kita tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ini bahasa ilmu dah ni, bukan bahasa orang awam dah ni. Nampak tak? Jadi betul dia salah. Jadi hak benda yang huraian yang luar pada kitab tu, seeloknya cari sumber, cari asas dia. Ni kata boleh tak, apa dalil ni? Tanya dalil ni. Tanya sumber. Okey. Kalau tidak kata hak ni saya faham gini. Senang cerita. Dalam kitab ada sebut, tapi saya faham gini. Dengan kita maknanya kita tahulah bahawa ni kefahaman. Nampak tak? Macam musannif tadi dia kata hadza ma fassarahu ataupun ma qarrarahu asy-syaikhu fi darsihi. Sebab apa?
hak dia tu mungkin beza. Sebab zahir perbuatan Syekh Hududi menunjukkan ada perbezaan antara tabi'ah dengan amzijah dan juga akhlak. Tapi tak sebut pula sini tak. Okey, qauluhu ja'alaha Allahu fiha, yang Allah Taala jadikannya padanya. Zahiruhu, zahir kalam musannif, yaqtadi, memberi faham, annahum ya'taqiduna anna Allah Ta'ala khalaqal quwwata allati atharat fi tilkal musabbibati, bahawa Tuhan yang mencipta kekuatan yang memberi kesan pada tilka asarat fi tilka musabbabat, musabbabat quwwah allati atharat, atharat, yang memberi kesan, kekuatan itu yang memberi kesan, asarat, khalaqal quwwata allati atharat fi tilkal musabbabat. Tengok gini, kalau fi tilkal musabbabat itu haraf jafi bertakluk dengan atharat, maka musabbabat tu baca dengan mabni di baca dengan ismu fa'il, musabbabat, musabbabat, benda yang disebabkan, memberi kesan, kekuatan memberi kesan pada musabbabat. Sebab musabbab, api sebab, musababnya kebakar orang. Jadi api ada kekuatan yang Tuhan buat yang menyebabkan jadi terbakar. Faham tak? Musabbabat tu terbakar. Kalau haraf jafi muta'alliqun bi atharat, boleh tak nak baca musabbibat? Boleh. Syaratnya haraf jafi bertakluk khalaqal quwwah, khalaqa. Jadi ada takdim takhir lah. Annallaha khalaqal quwwata fi tilkal musabbibati allati atharat. Allah mencipta kekuatan, kekuatan pada musabbibat, baru baca musabbib, musabbib, isim fa'il lah. Musabbib makna asbab tadi lah, yang asbab itu memberi kesan. Jadi segisah gitu lah. Tapi kalau ikut zahir daripada takdim takhir ni, sebab tu tengok tadi tak ada baris, tak ada. Boleh dua-dua tu makna sah belaka. Okey, allati atharat fi tilkal musabbabat, ma'a annahum, walhal annahum, mereka, la ya'taqiduna isnadaha ila Allah, mana mereka ahli falsafah tabai'iyun ni, mereka tidak i'tiqad sandaran kuat tu pada Tuhan. Zahir kalam tu macam dia kata kuah tu Tuhan buat, Tuhan letak. Padahal ahli falsafah dak i'tiqad gitu. Dia dak kata kekuatan dan kuah yang ada tu daripada perbuatan Tuhan aslang. Sebab apa? Mereka golongan tak percaya Tuhan. Jadi kuah tu memang asli ada situ, memang secara tabiat ada situ. Bal ya'taqiduna, bahkan mereka i'tiqad, anna tilkal quwwata, bahawa kekuatan itu tu'athiru bi nafsiha, memberi kesan dengan dirinya sendiri. Tak ada sandar ke Tuhan dah. Okey. Okey, wa yuhtamalu, dan diihtimal pula kata muhasyi kita, annahum yaquluna bidzalika, kata boleh jadi juga mereka pun i'tiqad sama macam Mu'tazilah ataupun orang yang mengatakan sandaran itu pada Tuhan juga yang membuat kekuatan. Dah gitu kufur tak? Wa yakunu kufruhum, jadilah kufur mereka la bihadzal i'tiqad, bukan dengan i'tiqad ni jadi kufur. Bukan dengan etikot ni. Ni kalau kita katakan mereka mengatakan ada sandaran kekuatan tu pada Tuhan juga. Jadi kufur tu bukan sebab ini. Bal bi ghairihi, bahkan dengan sebab lain. Banyaklah sebab nafi, hasyrul ajsad. Pasal apa kan? Bisalathatin kafaral falasafatil ida. Idh ankaruha wahya haqqun muthbatah. Hasyrun ilmun bi juz'iyyin huduthu awalimi.
hasyrun bi ajsadin wa kanat mayyitah. 3 perkara setara perkara besar menjadi kufurnya ahli falsafah. Bi falafatin kafaral falasafatil ida falasifatil ida id ankaruha wa hiya haqqun muthbatah. Mereka mengingkar padahal ini benda hak yang memang sabit. Ilmun bi juz'iyyin huduthu awalimi. Ilmu dengan juz'i, mereka menafikan Tuhan tahu secara juz'i setiap perkara. Tuhan tahu umum je. Secara haluh-haluh, secara terperinci Tuhan tak tahu sehingga berlaku. Makna benda haluh-haluh tu Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tahu, lazimlah Tuhan tahu benda dalam hati. Tiba-tiba Tuhan membenarkan berlaku, contohnya maksiat, kekufuran, tak layak bagi Tuhan. Itu antara sebab dia. Jadi Tuhan secara umum je, secara kasar-kasar. Benda haluh-haluh tu mereka kata Tuhan tak tahu. Ini kufur ni. Menafikan ilmu Tuhan secara juz'i. Ilmun bi juz'iyyin hudutsu awalimi. Yang seterusnya baharu alam. Kufur dengan sebab baharu alam. Ni banyak ahli falsafah ni. Kufur hudutsu awalimi menafikan baharu alam. Menafikan baharu alam. Tadi menafikan ilmu bi juz'iyyin. Yang keduanya menafikan baharu alam. Dia kata alam ni dak baharu, alam ni qadim. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat mayyitah. Yang ketiga ialah menafikan kebangkitan jasad setelah mati. Buktinya kata tak ada penuh pun macam mana dia hak mati dah boleh bangkit semula. Okey. Jadi kufur tu wa yakunu kufruhum la bihadzal i'tiqadi bal bighairihi wa la yalzamu min dhalika kufru 'ammatil mu'minina at-tabi'ina lahum. Maka tidak lazim daripada demikian itu kufur sekalian orang mukmin yang mengikut bagi mereka. Tengok beraluh. Nak kata orang mukmin kufur ke mana? Cikgu ngajar sains kufur. Cikgu mengajar fizik kufur. Cerita benda lain ni. Nampak tak? Kufur. Nak kata kufur tu tak boleh lagi. Jangan cepat-cepat nak kata kufur tu. Okey. Waqad tabi'al failasufa. Dan sungguhnya mengikut akal ahli falsafah. Hadza yaqtadi. Ini memberi faham anna tabai'iyya, bahawa golongan tabai'i failasufiyun, failasuf juga. Ajalah bahawa golongan tabai tu orang panggil failasuf juga. Ma'a annahu fi ma taqaddama wal hal, sesungguhnya ahli tabai'iyyin tu pada yang huraian yang dahulu qabalal falasifah, dia muqabalah, dia regu. Makna dia sebanding dengan falsafah. Kan dia kata falasifah wa tabai'iyyin. Makna tabai'iyyin lain daripada falsafah. Fima taqaddama qabalal falasifah. Musannif muqabalahkan. Musannif qabala ni. Qabala ay qabalal musannifu al falasifata bit tabai'iyyin. Dia muqabalahkan. Dia regu kan. Tidak kata sama. Illa, kecuali lah. Ni isu tadi lah. Wal atfu yadulu alal mughayarah ni. Illa, kecuali kita nak kata ke mana? Boleh kata tanggung. Kecuali kena kata an yuqala, bahawa dikatakan al muradu bil falasifati, yang dimaksudkan falsafah itu fima taqaddama, pada barang yang telah dahulu, ma'ada tabai'iyyin, iaitu selain daripada tabai'iyyin, golongan ahli tabiat. Fasahhati muqabalatuhum, maka sah muqabalah mereka. Baru sah. Jadi yang dimaksudkan dengan falsafah itu hak selain daripada tabai'iyyin. Baru sah kata-kata falasifah wa tabai'iyyin. Jadi falsafah tu dalam tu tak termasuk tabai'iyyin. Hak golongan falsafah lain. Kalau falsafah kan banyak cabang dia kan, banyak cabang. Wa in kanu, walaupun kanu ay tabai'iyun min jumlatihim, mereka itu daripada himpunan ahli falsafah juga.
Okey, nampak? Itu daripada ibarat lah. Habis. Mengikut siapa? Mengikut kepada ahli falsafah ni kathirun min ammatil mu'minin, ramai di kalangan orang awam, orang mukmin. Wahum al-muradu bil jahalati, mereka itulah yang dimaksudkan dengan jahalah. Jamak jahil, orang-orang jahil. Jahalah, kafir, kafarah, fasik, fasaqah. Jadi jahalah, mereka itulah yang dimaksudkan dengan jahalah, orang-orang jahil fi kalamil musannifi, pada kalam musannif. Fa inna ammata, kerana orang awam yang tak ngaji akidah lah ni. Kalau ngaji selamat ni. Sebab itu penting ni. Fa innal ammata, kerana ramai di kalangan orang awam ni, ya'taqiduna, mereka i'tiqad annal asbabal adiyata, bahawa sebab-sebab yang beradat itu tu'athiru, memberi kesan, biquwatin, dengan kekuatan, ja'alahallahu ta'ala fiha, yang dijadikan oleh Tuhan padanya. Lau naza'aha, kalau Tuhan cabut kekuatan itu, lam tu'athir, tidak memberi kesan. Gitulah. Tak kau orang itikad gitu. Ni nak baik makan ubat ni, tak makan ubat tak baik. Siapa gitu? Nak baik makan ubat tu mu lagi. Memanglah kita cakap itu, tapi kalau nak makan ubat tak baik. Tu tak bukan nombor 2 tu. Nak buat contoh vaksin. Tak boleh. Kalau anti-vaksin boleh awak contoh sini. Sama je belaka. Benda kalau asbab itu, ambil asbab tu boleh, ada masalah. Tapi sampai di i'tiqad, makna kalau tidak kerana tu tak baik. Tu salah tu. Jadi perkara asbab itu hanya diambil kerana hukum syarak menuntut kita tadawi, mengambil asbab. Yang memberi kesan bukan sebab itu, tapi Allah Ta'ala musabbibul asbab. Sekira-kira kalau tak ada sebab tu pun Tuhan boleh baik juga. Tuhan boleh sembuh juga walaupun tanpa sebab. Ini orang awam i'tiqad. Ni obat ni nak baik ni kena minum air tokat ali ni. Dalam tokat ali ni ada kekuatan yang memberi kekuatan kepada lelaki-lelaki. Kalaulah tidak ada kopi ni, ada tongkat ali. Dia panggil apa? Ekstrak tongkat ali. Kopi lain tak ada. Kalau tidak kerana ekstrak tongkat ali ni, maka tidak ada power bagi lelaki. Contohlah. Jadi tak boleh walaisal muradu bihim, bukanlah yang dimaksudkan dengan mereka itu al-mu'tazilatu. Bukan maksud walaisal muradu bihim al-mu'tazilata, bukanlah yang dimaksudkan dengan ammah mukmin itu mu'tazilah. Li'annahum, kerana sesungguhnya mereka lam yaqulu bi ta'thiri bil quwwah fil asbabil adiyah, kerana mereka tidak berpandangan, tidak berkata dengan adanya taksir dengan kuwah fil asbabil adiyah, pada sebab-sebab yang beradat. Kama huwa fardu kalamis syarihi, sebagaimana fardu andai atau fardu takdir kalam syarih. Bal fi af'alil abid faqat, bahkan pada perbuatan hamba sahaja, pada masalah perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Mereka tak kata pada memberi kesan kuwah pada sebab andi ni. Mu'tazilah pada mereka, pada masalah perbuatan hamba yang ikhtiari, kudrat hamba itu memberi, yang membuat perbuatan hamba. Boleh. Falam yuwafiqu, maka Mu'tazilah tidak menepati, tidak sama dengan falasifah, dengan falsafah, fi ta'thiri bil quwwah, pada memberi kesan kuat, fi jami'il asya'i, pada setiap perkara. Itu satu. Nampak tak? Jadi halus lagi. Maknanya kalau hak Mu'tazilah dok kata, tak boleh kita kata. Mu'tazilah dok kata, tak boleh kita kata. Jadi dia tidak menyamai falsafah pada memberi kesan dengan kuah. Wa aidan, lagi pula, la
La yahsunu ta'biru, tidak jadi elok ibarat anhum, tentang mereka. La yahsunu, tidak elok. Ta'bir, mentakbirkan, mengungkapkan tentang Mu'tazilah. Kita kata Mu'tazilah bi annahum ammatun, bahawa mereka ni orang awam. Oh, kata dok molek kita kata Mu'tazilah orang awam. Oh, siang dia ke Mu'tazilah. Dan makna apa dah? Mu'tazilah kan orang alim juga. Kadang-kadang fuqaha kibar. Kadang-kadang orang-orang ashabul wujuh, ulama-ulama besar. Tak? Jadi di Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah ataupun di kalangan Hanafiyah ada Mu'tazilah. Di ulama-ulama apa nama ni, Syafi'iyah ada. Jadi nak kata mereka orang awam ke? Mereka ulama. Mereka orang alim, tapi dalam masalah i'tiqad mereka lari. Mereka tergelincir. Tak. Nasallallahu salamah. Jadi tak eloklah kita panggil mereka amah, orang awam. Wala bi annahum jahalah, dan tidak elok kita panggil takbir bi annahum jahalatun, mereka tu orang jahil. Jahil kat mana ulama besar ni? Al-Bazil Ashhab pula gelaran betul, Ibnu Surayj. Orang antaranya betul Ibnu Surayj ya. Okey. Jadi gitulah. Thumma ra'aitu syaikhana, ni sebut dah. Thumma ra'aitu syaikhana, kemudian aku dapati guru kami Al-Adawiyah, Syekh Adawi, qarrara dhalik, menghuraikan demikian itu. Ihuran macam hak ihuran ni lah. Jadi hak kata Syekh Syarqawi, pandangan Syarqawi gini, tiba-tiba pandangannya bertepatan dengan pandangan guru dia Syekh Adawi. Alhamdulillah. Nampak tak? Jadi di sini dalam masalah ini ada bezalah sikit antara ahli falsafah dan juga Mu'tazilah pada masalah memberi kesan dengan kuwah ja'alah Allah fil asya'. Jadi kalau nak tahu, nak tahqiqnya kena kembali ya kepada kitab, kepada apa nama ni karangan Mu'tazilah. Tengok. Tapi munasabah, sebab di sisi mereka benda-benda yang bukan mukallaf ni, kalau kita makhluk ni yataharrak bi ikhtiyar, tak, maka munasabah manusia tu berbuatan memberi kesan. Adapun benda-benda yang bukan yataharrak bi ikhtiyar ni, makna di sini boleh jadilah Mu'tazilah tidak muafakat, tidak setuju atau tidak sama pandangan dengan ahli falsafah pada masalah ni. Sebab tu dia kata amatul muslimin, orang-orang awam je. Okey. Qauluhu wa ma qaranaha, dan perkara yang menyertainya. Mana tadi? Wa ma qaranaha kan? Fima qaranaha tak? Pada perkara yang menyertainya. Aslan wala ma qaranaha laisa wal mu'minul muhaqqiq al-imani la ya'taqidu laha ta'thiran aslan. Orang mukmin dia tak akan i'tiqad asbab ni memberi kesan. Wa ma qaranaha, dan apa yang muqaranah pun tak ada. Bukan wa ma qaranaha, bukan wa ma qaranaha yasihu takhallufuhu anha, dan apa yang menyertainya itu sah menyalahi. Apa yang menyertai mana? Asbab yang menyertai pada musabbab itu sah menyalahinya, dengan maksud ada musabbab tak ada sebab. Ada kebakaran tapi tak ada api, ataupun ada api tak ada kebakaran. Apa yang menyertai sah menyalahinya. Ada api tapi tak ada kebakaran. Okey. Betul lah. Ada sebab tak ada musabbab. Ada sebab tak ada musabbab. Terbalik pun boleh. Ada musabbab tak ada sebab pun boleh. Jadi
Sah ahli orang mukmin dia beriktikad tidak ada talazum akli lah, tak ada. Okey, maqaranaha, apa yang menyertainya? Ai minal ihraqi, apa yang menyertai itu? Min bayang bagi ma. Minal ihra, minal ihtiraq, minal ihtiraqi, daripada terbakar. Wasyibai, kenyang. Apa yang menyertai? Menyertai asbab tadi. Api sebab apa yang menyertainya? Ihtiraq, terbakar. Makanan itu sebab. Apa yang menyertai makanan? Syiba. Jadi sah menyalahinya. Daripada apa? Apa yang menyertai daripada ihtiraq, terbakar, wa syiba, wa ghairi dzalika, dan selain daripada demikian itu, kenapa dia? Minal musabbabat. Ni musabbabat, daripada sekalian musabbab. Al-adiyah, daripada musabbab yang adi. Qauluhu ka qissatihi ma'a waladihi Ismail, seperti kisah Nabi Ibrahim bersama anaknya Sayyidina Ismail alaihi wassalam. Ai binaan ala anna abahu, ini dibina di atas kisah bahawa ayahnya, ayah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, amarra, melalukan, amarra sikina ala madbahihi, di atas tempat sembelih. Leher lah. Ayah dia melalukan, ayah dia ambil pisau, dah lalukan tu makna telah sembelih, telah bukan sembelih itu perbuatan lah. Telah melalukan pisau pada tempat sembelihan. Pada mazbah itu makna tekak lah. Itu pada cerita yang mengatakan memang Nabi Ibrahim sembelih, letak dah pisau. Letak kalau letak aja makna letak, gerak dah pisau tu lah, melalukan pisau. Was-sahihu, pandangan yang sahih, khilafuhu, menyalahinya. Wa annahu lam yahsul minhu illa mujarradu alhammi ala dhalika. Yang sahihnya, riwayat yang sahih berkaitan cerita ni, bahawa tidak hasil, tidak berlaku sembelihan Nabi tok pisau tu tok dang lagi, tok dang ambil pisau sembelih Nabi Ismail. Yang ada semanya-manya hanya ingin dan nak, tak buat lagi tu. Ham ni tak berlaku. Kalau niat tu dia buat sekali lah. Ni tak berlaku lagi. Dia hanya nak ada keinginan nak sembelih dengan sebab arahan daripada wahyu kan. Tapi tak lagi menyentuh pisau tekak. Ini pun cerita ni hak sahihnya begitulah, berdasarkan riwayat yang sahih. Qauluhu lazima an yakuna Allah. Ada kira? Okey. Lazima an yakuna Allah la yaqdiru ila akhirih. Kalau kita kata gitu, maknanya lazimlah Tuhan tu tak mampu buat tanpa melalui asbab tersebut. Padahal i'tikad kita Tuhan boleh buat tanpa perantaraan sebab. Taqaddama naziruhu, telah terdahulu yang serupa dengannya. Wa annahu yaqtadi, dan dia memberi faham, annahum ya'taqiduna, bahawa mereka i'tikad annallaha khalaqal quwwah, bahawa Tuhan mencipta al-quwwata, kekuatan itu, wahiya atharat fil musabbabati, dan dialah yang memberi kesan pada musabbab. Walaisa kadzalik, tapi sebenarnya bukan demikian. Li'annahum la ya'taqiduna isnadaha ila Allah, kerana ahli falsafah tidak i'tikad sandaran perbuatan tu pada Tuhan langsung, aslan langsung, ala ma marra, atas surahnya yang telah lalu. Naam, kata muasyir kita, betul lah gitu. Namun ammatul mu'minin, umum orang mukmin, at-tabi'ina lahum, yang mengikut mereka, fi dzalika ya'taqiduna dzalik, mereka i'tikad. Jadi orang beriman i'tikad falsafah hanya pada kekuatan yang menyebabkan kesan. Tapi falsafah tak percaya pun kekuatan tu daripada Tuhan. Orang amatul mukmin dia percaya kekuatan tu daripada Tuhan. Sebab tu tak jadi kafir tu.
Sebab masih menganggap kekuatan yang Tuhan letak itu daripada Allah Ta'ala. Walaupun iktikad tu salah. Salah kat mana? Bahawa terjadi bukan dengan kuah itu, bukan kekuatan itu. Qauluhu alladhi yadhharu fihi. Dan yang zahir padanya. Ni pada mana ni? Mana tengok ni? Kat mana? Ni. Tepi tu kan? Wa qawluhu umuman alladhi yadhharu fihi anna syekh lam yata'arrad lahu fi syarhi. Musannif tak sebut dalam syarah. Ana kata baru ni tak? Okey. Kata muhasyi kita, qawluhu alladhi yadhharu fihi anna syekha, bahawa Syekh Imam Sanusi tak terang masalah umum dan juga mana ni? Umuman wa ala kulli hal kan? Kata Syekh Syarqawi kita, taqtadi, memberi faham hadhil ibaratu, ibarat ini, anna syariha, bahawa syarih Imam Syekh Hudhudi lam yattali' ala syarhil musannif. Syekh Hudhudi tak tengok pun syarah musannif huna di sini. Tidak tengok. Faham gitu lah. Wa huwa ba'id, dan anda yang ini jauh sekali. Siapa khabar bau ni? Siapa hok tengah bau ni? Masalah ni ni. Ridwan ke Umi? Masuk alam lain dah. Kok kata ada lepas tu? Gini. Tak khabar tak? Lepas tu, ke mana? Tak tahu je pakar dah. Alam Bazrah. Masuk alam Bazrah dah. Siapa khabar ni? Kat surah. Umi. Hok kata hok wallazi yadhharu. Hok kata ada dalam hasyiah. Tengok molek ni, betul ada hasyiah tapi nak khabar lain. Okey. Siapa? Asru ke siapa? Tak dah, Asru kok. Kata-kata. Kat surah. Surah tu Akin kata ada dalam hasyiah. Gini nak ceritanya. Syarih kita kata allazi yadhharu fihi anna syekh lam yata'arrad. Ayat itu allazi yadhhar, yang zahir, yang nyata. Okey, isunya gitu. Jadi muhasyi kita kata, kan kita cek daripada syarah Syekh Sanusi kan? Tak ada kan? Syekh tak ada. Lepas tu haskul, lepas tu khabar ada dalam hasyiah. Tak ingat? Tak ingat dah. Okey. Jadi musannif Syekh Hasyiah Syarqawi kita, Syekh Syarqawi kata, ibarat ini memberi faham seakan syarih Syekh Hudhudi lam yattali ala syarhi musannif huna. Syekh Hudhudi tidak tengok pun syarah musannif Imam Sanusi di Waq Mata' Umum Barahin, di syarah pula. Hasyiah Dusuki tu syarah pada syarah musannif ke atas Umum Barahin lah. Jadi seakan-akan bila syarih kata yang zahir, yang nyata di sini, seakan-akan syarih tak tengok pun syarah musannif Syekh Sanusi di sini. Kata muhasyi kita, ini jauh sekali, tak kena, tak betul tu. Fakanal aula, maka seaulanya, selayaknya, ayyajzima, bahawa syarih menjazamkan bidzalika, dengan demikian. Syekh Hudhudi jangan kata allazi yadhhara, jangan guna ta'bir allazi yadhhara fihi. Sirah allazi yadhhara makna pada pandangan saya yang zahir di sini benda dak jazam. Patut dia kata musannif tak sebut dalam syarah dia. Sebut secara jazam. Ni sebut yang zahir di sini. Macam lapiklah. Sepatutnya aula ayajzima, syarih jazam dengan demikian itu. Fa inna al musannifa, kerana musannif lam yata'arrad lahu fi syarhihi, memang musannif tak sebut dalam syarahnya qata'an, secara qat'i. Okey. Nampak tak?
Nampak? Jadi dalam syarah ia dah sebut. Jadi kata allazi yadhharu tu seakan-akan makna macam dok tengok yang zahir. Nampak? Jadi patutnya kalau aulanya jazam teruslah musannif dak sebut ke apa? Musannif dak sebut. Tapi boleh jadi Syekh Hududi ni, ialah benda-benda gini kadang-kadang orang tu tahu. Orang tu yakin tapi dia guna bahasa yang lebih lunak dan lebih menunjukkan maknanya tidak ada apa nama ni, tidak mengecam. Nampak tak? Macam setengah jawapan Dia tanya orang-orang alim, pada pandangan saya, wa fi ra'i, pada pandangannya. Bukan yang tak tahu. Bukan pandangan dia. Nampak tak? Ada kok orang pandai, orang alim, kita jawab saya rasa, pada pandangan saya. Pandangan saya rasa tu hukum dah. Ada dalam kitab dah. Tapi dia sebut gitu dengan sebab apa? Makna kurang-kurangnya kalaulah ada pandangan berbeza pun makna benda itu ihtimal lagi. Lain kalau orang tanya kita, nampak? Baru belajar bahasa Arab. Tanya hukum, pada pandangan saya. Saya rasa masalah ini hukumnya begini. Berdasarkan kaedah fiqh begam-begam. Tu lain. Tapi kadang ni biasa adat gini mesti tengok pada orang-orang memang dah mencapai tahap kematangan ilmu. Kalau macam kita tengok cakap-cakap profesor besar-besar, profesor yang memang profesor lah. Profesor yang memang profesor. Macam tu. Profesor yang memang profesor. Tengok orang hebat-hebat cakap dalam bidangnya. Pada pandangan saya, dia cakap itu apa? Pandangan prof ke? Bukan. Di pandangan dia tu dibelakangi oleh banyak-banyak fakta. Tapi kerana bila semakin ilmu semakin matang, dia akan semakin tunduk. Dia akan semakin menunduk. Dia tak akan bongkok itu tak. Dia kadang-kadang guna bahasa gitu tujuan apa? Tu nampak kematangan ilmu. Beza kalau profesor awak sungguh dengan orang yang bukan profesor ataupun baru habis belajar cakap gitu, itu tak boleh tahu lah. Okey. Okey. Lakinnahu, tetapi musannif ditanya, ma aradta biqaulika, apa yang kamu maksudkan biqaulika umuman, secara umum, wa ala kulli halin, dan atas setiap keadaan. Fa ajaba, maka musannif jawab biqaulihi aradtu biqauli umuman fi jami'i dzawati. Itu maksud aku. Dalam syarah tidak sebut, tapi ada orang tanya musannif. Itu dicatat orang tanya musannif bahawa apa maksud dia? Maksud umuman tu makna meliputi secara zat, merangkumi secara zawat. Wa ala kulli halin fi jami'i sifat. Ala kulli hal tu merujuk pada sekalian sifat. Gitu. Wa qauluhu, dan katanya ai sawaun kana ila akhirih. Wa qauluhu ai sawaun kana, mana ni? Wa qauluhu sawaun kana mimma qaranahu sababun adiyah. Okey. Apa dia? Macam mana? Qauluhu ai sawaun kana ila akhirih. Ni dia kata ai sawaun kana mimma yuqarinuhu sababun adiyun kashibai warai au la yuqarinuhu sababun adiyun ka khalqis samawat. Jadi qauluhu wa qauluhu ai sawaun kana ila akhirih, batu ayuh taman. Wayuh taman. Jadi katanya sama ada merangkumi perkara yang ada sebab ataupun perkara yang tidak disertai sebab adat. Yuhtamal, kata muhasyi kita, yuhtamalu yahtamilu juga. Bukan yuhtamal, yahtamilu. Kalam musannif itu yahtamilu umuman. Kalam tersebut, qauluhu tu yahtamil umuman, sama ada yang menyertainya sebab yang beradat ataupun tidak. Ini mengihtimal umum
fi dzati, pada zat. Wa ala kulli halin fi sifat, dan atas setiap keadaan pada sifat. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu, anil musannifi, daripada musannif. Situ. Au umuman fima, ataupun boleh ihtimal juga, yahtamilu umuman, ataupun yahtamilu umuman fima kana sababan adiyan liwujudi ghairihi kat-ta'ami, wa ala kulli halin fima laisa kadzalika kas-samawati wal aradin. Nampak? Jadi ihtimal sebagaimana yang muhasyi kita sebut ini. Orang tanya musannif, apa maksud umuman? Umuman makna fi dzawat. Wa ala kulli hal, yakni fi sifat. Jadi kalamnya itu, sawaun tadi itu, umum tadi itu, boleh ihtimal dengan makna itu, boleh ihtimal dengan apa yang diterang oleh syarih. Syarih kata, umuman kod mana? Umuman pada perkara yang ada berlaku dengan sebab ataupun tanpa sebab. Okay. Umuman fima kana sababan adiyan, ataupun wa ala kulli halin fima laisa kadzalik, pada perkara yang bukan dengan sebab yang beradat, seperti penciptaan langit dan bumi. Itu kita nak tengok sebab ni, tu tak nyata sebab adat dia tu. Kalau makan dengan kenyang, itu nyata sebab adat. Kenyang tu, makanan tu, itu sebab kepada kenyang. Dah langit bumi, itu tak nyata sebab. Boleh jadi Tuhan nak buat alam ni ikut cara lain ke, bumi saja tak ada langit, langit saja tak ada bumi, tergantung ke mana. Jadi itu tidak nyata sebab adat dia. Qauluhu halata wujudihi wa halata adamihi, ketika keadaan adanya dan ketika keadaan tiadanya. Ai annal mumkina, bahawa perkara mungkin itu yahtaju, berhajat ia, ilaihi ta'ala, berhajat ia kepada Tuhan, fi halataini, pada kedua-dua keadaan. Masa tak ada pun mungkin berhajat kepada Tuhan, masa ada pun mungkin berhajat. Masa ada, masa tak ada berhajat untuk ada, masa ada berhajat untuk kekal ada. Tengok dia kata, amma fi halati adamihi, adapun pada ketika ketiadaan mungkin, fa zahirun, maka zahir sangatlah berhajatnya mungkin kepada Tuhan ketika tak ada. Kok mana? Supaya Tuhan mengadakan dia. Lihtiyajihi ilahi ta'ala, kerana berhajatnya mungkin kepada Allah Ta'ala fi ijadihi, pada mengadakannya. Wa amma halatu adamihi, adapun ketika wa amma halatu wujudihi, ketika adanya mungkin, fa fihi khilafun, maka berlaku khilaf. Dah mendadak dah, mungkin berhajat ke kepada Tuhan pada adanya itu? Pada ada tu berhajat dah. Itu berlaku khilaf. Fa fihi khilafun asyara lahu, mengisyarat musannif baginya biqaulihi, dengan katanya wala yuqalu innal mumkina, tidak boleh kita kata mungkin ila akhirnya. Mana kalam musannif, tengok pada syarah tepi. Wala yuqalu innal mumkina yastaghni 'anil mu'athiri idza wujida li'anna man sya'a ihtiyajihi lil mu'athir. Wala yuqal ni isyarat kepada ada khilaf. Wala yuqal tu isyarat kepada adanya khilaf. Nampak? Kalau kita baca gitu, kita tak faham. Ulama baca ibarat la yuqal, tahu dah sini isyarah ila khilaf, isyarat nak menyatakan benda ini ada khilaf. Wahasiluhu, hasil khulasahnya, anna, sesungguhnya kita, in kulna, kalau kita kata innal arada, kalaulah kita kata pandangan mana, kita kata innal arada la yabqa zamanaini, arad tidak boleh kekal dua masa. Arad tak boleh kekal dua masa. Al arad la yabqa zamanain, arad dia tak akan kekal dalam dua masa. Makna dia ada, dia tu memang ada, akan diiringi tiada secara
zati. Nak ada dia tu, dia tak boleh ada pada masa yang kedua. Ada memang hilang. Nama arad. Aradha ni makna mendatang. Bila datang ya ada. Mari sekejap tak ada, mari tak ada. Jadi sifat fana dia itu sifat zati bagi arad. Itu panggil mendatang. Datang sekejap ada. Jadi untuk dia kekal masa kedua tu perlu kepada diadakan pula. Okey. Kalau kita kata al-arad la yabqa zamanain fahtiyajul mawjudati, maka berhajatnya segala benda yang wujud ilahi ta'ala kepada Tuhan fi imdadi zawatiha, pada nak mengimdad. Imdad ni memberikan. Imdad ni makna memberi dan memberi nak panggil apa Bagi imdad Maka maksiat. Imdad ni menganugerahkan dan memberi zatnya itu. Tuhan memberi zatnya bil a'rad, dengan a'rad. Kalau kita ambil pandangan bahawa al-arad la yabqa zamanain, maka berhajatnya benda yang ada, maujud, zat yang maujud ni kepada imdadat, kepada kurniaan Tuhan dengan a'rad allati laula laula ta'aqubuha 'alaiha, kalaulah tidak bersilih ganti di atasnya, ta'aqubuha ay ta'aqubul a'radi 'alaiha ay 'ala adz-zawati lan adamati adz-zawatu zahirun tu benda jadi apa? Kalau baca seorang boleh baca tak? Tahu tak mana khabar mana tu? Boleh Hafiz? Boleh? Aku mana tu? Hafiz? Khabar mana ni? Khabar? Inna mana? Khabar inna mana? Ihtiyaju. Khabar? Khabar ihtiyaju. Khabar ihtiyaju. Lau kulna in kulna innal arad la yabqa zamain fahtiyajul mawjudat ilahi ta'ala zahirun. Berhajatnya benda maujud kepada Tuhan ni zahirlah. Berhajat ke mana benda maujud kepada Tuhan? Pada imdad, nak memberi kepada zat itu dengan a'rad. Zat yang maujud berhajat Tuhan mengimdadkannya. Dalam apa? Dalam hikam. Tak, ni'matani. Dua nikmat yang Tuhan beri pada kamu, azimatan, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad, Tuhan cipta satu. Bukan Tuhan cipta saja, Tuhan imdad. Tuhan menganugerah dan mengkurniakan a'rad. Yang mana kalau tidak ta'aqubuha, bersilih ganti a'rad yang ada pada zat, lan adamati dzawat, nescaya akan hilang zat. Kita wujud ni Tuhan cipta kita. Lepas tu cipta dengan a'rad sifat kita lah. A'rad wujud, a'rad lain. Hatta a'rad wujud pun. A'rad wujud kita dan a'rad lain yang menyebabkan kita kekal. Jadi di sisi ahli ulama, sebahagian ulama kata a'rad ni tak boleh kekal dua masa. Makna dia ada dan dia hilang sendiri. Maka bila Tuhan cipta, Tuhan mengimdad kepada kita setiap masa dengan apa? Dengan imdadat yang tidak putus-putus. Sebab tu kita wujud. Masa yang pertama, contoh saat pertama, katalah cawang ni ada. Ada cawang ni pada saat ini. Ada saat kedua ialah dengan imdad Tuhan. Bukan sebab adanya hak pertama. Ada yang pertama ni kerana dia a'rad, dia tidak kekal dua masa. Dah kenapa kita nampak macam sama je? Sama tu pada mata kita nampak.
kerja Tuhannya, Allah memberi imdadat. Dengan sebab itu ada pada masa pertama, saat kedua, saat ketiga, saat keempat, saat kelima. Maka dia pun ada. Sampailah satu masa Allah Ta'ala memutuskan imdad, musnah, tak ada dia. Anak. Nampak tak? Contoh nak kata ke mana lah. Tapi pergerakan tu kita tak nampak. Sebab dia berlaku dalam keadaan nanosecond ke benda? Quart second ke apa dia? Tak nampak. Contoh paling senang kita tengok warna lah. Warna putih yang ada pada tiang ni. Putih yang ada pada saat pertama Allah yang cipta. Saat kedua Tuhan cipta pula putih yang lain. Tuhan cipta pula putih yang lain. Tuhan cipta pula sehinggalah satu ketika putih tu tak ada, tiang ni akhir jadi kuning. Tapi proses masa benda putih jadi kuning tu makan masa lama lah. Tapi kalau kita pecah-pecahkan kepada nanosecond, nanoquart second, apa berlaku sikit. Siapa yang buat tu? Setiap keadaan, setiap masa itu, makhluk zat itu berhajat kepada Tuhan pada memberi imdadnya. Kalau tidak kerana berulang-ulang a'rad yang Tuhan jadikan, nescaya akan hilang. Tak ada musnah. Akan musnah. Faham tak? Contoh apa lagi? Hak paling senang, tapi ni benda teknikal sikit, sains. Haba, macam mana haba boleh hilang? Haba berpindah. Boleh hilang kat mana? Haba hilang tak? Tak ada. Ahli fizik ada ni. Hilang macam mana cara hilang tu? Apa tak? Tu boleh fikir tu. Boleh fikir. Macam mana hilang? Ia bertukar kan? Kata bertukar kepada bentuk baru. Dah bertukar baru, siapa yang menyebabkan bertukar tu? Itu kerana sistem Tuhan buat tu bertukar kot cara ni. Kalau nak hilang, Tuhan tak beri gitu, hilang habis. Fana, tak ada apa. Bukan mati tu maknanya kita pindah roh je. Hilang. Fana, tak ada. Macam cerita apa? Thanos. Nama apa tu? Thanos lah. Betul tak? Tak ada. Bukan maknanya mati tubuh. Tubuh ada lagi, roh berpindah je tu panggil mati. Dan ni Thanos. Hilang. Nampak tak? Maknanya orang buat cerita khayal ni pun kita tahu makna khayalan tu dia boleh fikir tak? Dah Tuhan ni lagi pada tu. Wa ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalika. Hak tu pun makna boleh fikir tak? Makna boleh tik hari je nak banyak mana pupuh manusia. Hilang gitu. So tapi adalah dia buat apa nama ni? Animasi sikit lah. Supaya apa? Supaya ada rasa sedih, peluk-peluk hilang jadi gitu. Mana boleh hilang tu? Tak ada. Kena cari ya. Filosofis tu ke benda? Tak tahu tak tengok tu. Tengok. Tak tengok. Okey. Dah tengok kita. Mana tadi? Jadi kalaulah tidak kerana bersilih gantinya a'rad di atas zat itu, nescaya akan hilangnya zawat. Ihtiyaj maujudat kepada Tuhan tu zahirun. Itu atas pandangan yang mata al-arad la yabqa zamanain. Wa in kulna, adapun ini muqabil dia. Kalau kita kata bi baqaihi, dengan kekalnya dua arad. Arad itu kekal dua masa. Wa huwa ar-rajihu, dan itu yang rajih. Pandangan Abu Hasan Asy'ari al-arad la yabqa zamanain. Tapi hak masyhur pun gitulah. Tapi yang rajih di kebanyakan mutaakhirin, al-arad yabqa zamanain, boleh kekal dua zaman. Tapi kekal zaman dia tidak terlepas daripada kudrat iradat Tuhan.
Cuma proses je bagi Adam ni yabqa zamanai la yabqa zamanai ni maknanya teknikal je. Tak? La yabqa zamanai ni pandangan Syekh kita. Pandangan Abu Hasan Asy'ari la yabqa zamanai boleh jadi pandangan Abu Hasan Asy'ari lebih tepat dengan penemuan sains sekarang. Apa tak? Boleh jadi. Ni bukan bincang bab ketuhanan, bincang bab apa? Bab material ni, bab makhluk ni. Proses dia guna tu. Wa in qulna bi baqaihi wa huwa rajihu fakadzalika. Demikian juga. Berhajat juga kalau kita ambil pandangan al-arad la yabqa zamanai. Gitu juga. Tahtaju ilaih. Zat itu berhajat kepada Tuhan fi dawami wujudiha, pada berkekalan ada. Binaan 'alal mukhtar, kerana dibina atas pandangan yang dipilih, min anna man sya'a ihtiyajil mumkini, bahawa asas punca berhajatnya mungkin. Apa punca dia? Kaunuhu mumkinan, keadaannya mungkin. Berhajatnya mungkin, sebab berhajat mungkin ialah keadaan dia mungkin. Jadi bila begitu, maka atas pandangan yang mengatakan al-arad la yabqa zamanai, tetap zat makhluk berhajat kepada Tuhan juga. Sebab apa? Macam mana kalau mungkin tu hakikatnya ada dan tak ada tu sama? Macam mana boleh dia terlepas daripada Tuhan? Sebab dia yang mana sifat asalnya sama. Dah nak ada, mesti ada yang memberatkannya sentiasa dan selama-lamanya, sehingga selama tempoh dia ada. Kalau tidak, takkan dia jadi berat salah satu daripada satu yang lagi. Anna man sya'ahtiyajil mumkini kaunuhu mumkinan ay mustawiya. Idhafah tu asalnya mustawiya ni, mustawiya wujudihi, sama dua wujudnya, wa adamihi, dan adamnya. Tak. Gini. Salah. Dia bukan idhafah tu. Begini. Anna ma sya'ahtiyajin mumkini kaunuhu mumkinan ay mustawiyan. Macam gitu. Bukan idhafah Mustawiyan, mumkinan ay mustawiyan. Kaunuhu mustawiyan, hal keadaannya sama. Sama apa? Wujuduhu wa adamuhu. Sama oleh ada dan tiada. Wujuduhu jadi fa'il kepada mustawiyan. Mustawiyan isim fa'il kan? Isim fa'il yang beramal. Apa maksud mungkin? Yakni yang sama oleh ada dan tiadanya. Sama oleh ada dan tiadanya. Bin nadhari ila dhatihi, dengan melihat pada zat diri mungkin. Wa hadzal wasfu, dan sifat imkan ini la yufarikuhu, tidak meninggal, tidak bercerai daripada mungkin selama-lamanya. Maka sebagaimana nak ada mungkin hakikat semasa tak adanya, dia perlu kepada murajjih yang memberatkan wujud daripada Adam. Begitulah setelah ada dia, hakikat dia yang sama wujud dan Adam, perlu ada yang mentarjihkan. Jadi setiap masa berhajat pada Tuhan. Hatta atas pandangan yang mengatakan al-arad yabqa zamanai. Wa hadzal wasf la yufarikuhu la fi halatil wujud, tidak pada keadaan ada, wala ba'dahu, dan tidak selepas padanya. Berhajat sama. Bal fi kulli lahzah, bahkan pada setiap ketika, yahtaju ilaihi ta'ala, berhajat dia kepada Tuhan. Fi tarjihi wujudihi, pada memberatkan pihak wujudnya, ala adamihi, atas tiadanya. Wa amma, adapun ingkulna, jika kita kata anna man sya'ahtiyajihi, asas berhajatnya mungkin itu kaunuhu hadithan, keadaan yang baharu. Apa maksud baharu? Ai maujudan ba'da adamin, iaitu ada selepas tak ada. Kalau kita kata mungkin tu berhajat kepada Tuhan kerana apa? Asas hudus. Makna dia itu bersifat dengan hudus, baharu. Apa maksud baharu? Hadithan, maujudan ba'da adamin, dia yang ada selepas daripada tak ada. Maka fala yahtaju ilaihi fi dawami wujudihi, maka tidak berhajatlah
pada Tuhan pada berterusan wujud. Sebab wujud dia dah ada dah. Bila wujud ada, dia baharu dah. Maka baharu dia tu tak perlu dibaharukan lagi. Dia dah baharu. Dia dah ada. Maka adanya tidak perlu diadakan lagi. Lianna hadzal wasfa, kerana sifat ini, apa sifat ini? Wa huwal wujudu ba'da adamin, setelah tak ada itu, qad hasala daruratan, sungguhnya telah terhasil berlaku secara darurah. Memang berlaku tanpa perlu fikir dah ada dah. Falau ihtaja ba'da husulihi, kalau berhajat dia setelah terhasil sifat baharu, telah hasil baharu, kalau berhajat lagi pada nak membaharukan yang baharu, lazima tahsilul hasili, lazim tahsil hasil. Ada dah, perlu kepada mengadakan yang ada. Orang panggil tahsil hasil. Itu kalau kita ambil, kalau kita kata mansya' ihtiyaj mungkin, tu ialah hudus. Qauluhu tadammuni wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okay, mulai dah tu masuk lain. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.